ataupun mana-mana perkataan yang memberi makna ni lah, memberi makna saat ni, selagi engkau hidup, selagi ada umurmu, selagi hayatmu, dan seumpamanya lah, dia kata lagu tu. Itulah orang panggil umrah. Lagu tu umrah. Yang ni bagi kepada seseorang dengan mengatakan, aku berikan benda ini kepadamu sepanjang hayatmu, sepanjang umurmu, selagi engkau hidup. Itulah yang dikatakan umrah. Kalau kita beri benda lain, dulu kan bagi dah hibah ni luas. Kita bagi, tak ada kata apa-apa. Selama mana bagi, tak ada. Lepas tu untuk kau dan anak cucu kau pula. Lepas tu apabila kalau kau mati, balik kepada saya kau pula, kalau mana. Tak ada sebut kalau hibah. Kalau hak ni dia ada benda-benda tu. Dia ada. Sebab ada kalanya seseorang tu dia nak beri kepada seseorang untuk dia saja, ada istimewa lah kepada dia orang tu. Tapi kalau dia mati, dia syarat nak balik ke dia. Boleh ke tidak lagu tu? Ini masalahnya. Boleh ke tidak? Kau mesti jadi, apabila kata aku bagi kepada engkau sepanjang hayat engkau, mesti jadi orang hak milik orang yang diberikan itu. Lepas tu jadi pesaka pada anak cucu dia. Kau lagu mana? Situ benda yang kita nak tahu. Jadi umrah ni lagu tu lah. Baik. Aqib, umrah lahu wa li'aqibi. Man a'mara rajulan umrah lahu wa li'aqibi. Aqib tu apa makna? Aqib tu makna anak cucu. Aqib. Aqib tu banyak makna lah. Di antaranya sini makna anak cucu. Ada yang makna tumik, tumik pun ada juga. Sini makna anak cucu, selagi mereka itu ada keturunan. Aqib maknanya ke belakang. Qala ashabuna, kata Imam Nawawi lagi. Ulama-ulama kita, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i ini berkata, umrah ni ada 3 macam. 3 keadaan umrah ni. Tengok, kena perhati mula. Yang pertama, seseorang itu berkata, amartuka hadhihi dar, saya berikan kepadamu rumah ini sebagai umrah. Fa idza mitta fa hiya li warathatika aw li aqibika fatasihhu bila khilaf. Kalau engkau mati, pemberian saya ni boleh kepada pewaris-pewarismu, boleh kepada anak cucumu. Kalau dia kata gitu. Kalau dia kata lagu ini umrah yang sah tanpa khilaf. Hak ni orang panggil umrah yang sebenarnya. Dalam istilah yang sebenarnya, hak lagu ni tak ada khilaf. Dengan seseorang tu kata begitu, maka orang yang diberikan itu memiliki raqabatad dar, memiliki rumah tu, jadi milik rumah. Jadi hak dia. Jadi hak dia. Bukan dia memiliki manfaat rumah tu saja, tetapi menjadi hak dia rumah tu. Bukan dia manfaat dia saja, tidak. Dan ini adalah satu bentuk hibah, pemberian. Tetapi dia kata dengan ibarat yang panjang. Bagi juga, tapi dalam ibarat yang lain, dalam satu bentuk kata yang berbeza daripada hak biasa. Pada hakikatnya pemberian juga. Kalau orang yang diberikan itu mati, maka rumah tu jadi boleh kepada siapa? Pewaris-pewarisnya. Kalau dia tidak ada pewarisnya, fali baitil mal, pergi kepada baitul mal. Pergi kepada baitul mal, orang-orang Islam, tabung keuangan orang-orang Islam. Wala ta'udu ila al-wahib bihalin, dan dia tidak akan kembali kepada pemberi itu sama sekali. Sama sekali. Kau mana-mana pun. Khilafan li Malik. Dia sebut sekali. Berbeza dengan pendapat Malik di sini. Tapi Imam Nawawi sebut Malik saja. Sebenarnya bukan Malik saja, ramai lagi hak lain. Di antaranya Imam Laith bin Sa'ad, Imam Mesir, Imam Zuhri, dan ramai lagi yang lain. Mereka juga berpendapat begitu. Kalau dia kata lagu tu pun memang jadi milik dia dan jadi pesaka. Tetapi kalau selagi ada anak cucu,
Kalau katakan anak cucu yang berhak menerima pusaka tu tak ada, dia baras tadi. Kalau kita kata rumah tadi, dia tidak pergi kepada Baitul Mal, balik kepada yang memberi itu, mengikut malik. Walaupun dia tidak syarat balik ke saya, dia tak kata begitu. Sebab dia pegang dengan hadis tadi ada. Apa di beberapa hadis yang kita baca, dia pegang dengan hadis. Tetapi mengikut jumhur ulama, termasuklah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain lagi, dia kata lagu sani boleh ke anak cucu dia. Kalau anak cucu tak ada, pergi kepada Baitul Mal. Nak kata balik kepada wahib, kepada pemberi, orang panggil mu'mir yang memberikan umrah, itu sama sekali tidak ada. Itu yang pertama, bentuk umrah yang pertama. Bentuk umrah yang kedua, yaitu seseorang hanya berkata begini: ja'altuha laka umraka wa la yata'arrad lima siwa. Saya berikan benda ni, misalnya rumah ni, kepada engkau umraka, sepanjang umurmu. Dia tidak ada sebut lain-lain. Dia tak ada kata untuk kau dan untuk anak cucumu. Dia tak kata gitu. Dia kata selagi engkau hidup ataupun sepanjang hayatmu, gitu saja. Dia tak sebut lebih daripada itu. Tadi kan dia kata saya beri rumah ni kepada engkau sebagai umrah. Kalau engkau mati, boleh kepada pewarismu atau kepada anak cucumu. Dia sebut gitu tadi, yang pertama. Ni tak. Saya beri kepada engkau umrah sebagai umrah, yang ni sepanjang umurmu. Dia kata sepanjang umurmu. Dia tak sebut lain. Jadi sah kau kata gini, jadi umrah ke tidak? Sah ke tidak kalau seseorang itu kata begitu, dengan lafaz begitu, sebagai umrah? Dia ada dua pendapat Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Kalau seseorang itu kata begini, yang asah daripada dua pendapat itu ialah qaul jadidnya, iaitu sah. Imam Syafi'i kata sah. Hukumnya hukum ke mana? Serupa dengan hukum yang pertama tadi, keadaan yang pertama tadi. Walaupun dia kata aku beri kepada engkau sepanjang umur engkau, sekata dia tak kata ada lain. Kalau mati jadi pesaka, boleh kepada anak cucu dia. Kalau tak ada anak cucu, pergi kepada Baitul Mal. Hak tadilah. Ini qaul jadid Imam Syafi'i. Inilah Imam Nawawi kata yang asah daripada dua pendapat itu. Yang kedua, qaul qadim Syafi'i. Dia kata kata-kata seseorang yang seperti itu batilun, tak terpakai, tak jadi umrah. Dengan arti tak terpakai lah. Dia boleh ambil semula, dia boleh ambil, tak ada satu. Tidak kata termasukkan sebelum pada ni, kalau seseorang itu bagi sesuatu hibah kepada seseorang, kalau dia ambil balik serupa dengan anjing, makan mutah dia. Tidak lagu. Sebab apa? Kira tak jadi bagi lagi, tak sah lagi pemberian dia. Jadi kalau dia ambil hak dia, tidak jadi hak orang. Ini mengikut qaul qadim. Ada dua pendapat. Tetapi setengah-setengah ashab kita, ashab ni maknanya tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, terutamanya anak-anak murid Imam Syafi'i, kaum besar. Sebahagian ashab kita berkata, sebenarnya qaul qadim itu bermaksud rumah itu menjadi hak mu'mar, mana hak orang yang diberikan itu selagi dia hidup. Apabila dia mati, kembali kepada wahib, kembali kepada pemberi ataupun kepada pewarisnya, pewaris pemberi ini. Sebab dalam kes ini dia kira macam bagi manfaat saja, bukan bagi milik, bukan jadi hak dia. Mana kalau selagi hidup dia boleh nak guna lah, boleh nak duduk, boleh nak bagi sewa apa tak apa, manfaat dia. Tapi nak kata jadi milik dia, tak. Nak kata jadi milik dia, tidak. Artinya kalau tidak jadi milik dia, mana dia tak boleh jual kau lah mana. Situ tu banyaklah pula perincian dia. Kalau boleh jual jadi milik dia, dia tak boleh jual lah, cuma hanya boleh guna. Itulah pendapat Malik. Pendapat Malik serupa dengan qaul qadim Syafi'i ni. Dia kata boleh sekadar nak guna, tapi nak jadi milik tak boleh.
Bila mati orang mu'mar itu, orang yang diberikan umrah tadi, bila mati balik kepada mu'mir.